Okey. Jadi kalau kita tengok hari ni, okey, saya minta maaf, saya terlupa nak tukar tajuknya. Okey, saya tukar sekejap. Tajuknya adalah atom dan nukleus. Okey, sorry. Atom dan nukleus. Okey, jadi hari ni kita nak masuk subtopik yang kedua untuk bidang pembelajaran yang ke-8 iaitu 8.2 atom dan nukleus. Jadi tajuk ni sebenarnya tak banyak, okey, dan dia is a simple. Kita nak bincang dengan lebih detail tentang pembentukan ion positif dan juga ion negatif. Alright. Jadi semasa kamu tingkatan 1, sekiranya ada kamu dah belajar kan struktur atom semasa kamu berada di tingkatan 1? Betul tak? Ke belum belajar? Saya rasa ada. Saya rasa ada. Bila rasa ada maknanya dia macam macam pernah belajar tapi macam tak berapa nak ingat. Betul ke teori saya? Okey, tak apa. Biasalah lupa kan, saya pun sama juga kadang benda yang 2-3 minggu pun orang boleh terlupa. Apatah lagi 2-3 tahun. Tapi tak apa, at least kamu ada lah general knowledge benda tu. Okey, nanti cikgu akan terangkan balik struktur atom. Struktur atom tu macam mana cikgu recall balik lah sikit. Okey, jadi kalau kita tengok sebelum kita go through tajuk kita hari ni, cikgu nak lihat dahulu kriteria kejayaan supaya kamu tahu fokus kamu untuk pembelajaran hari ni tu apa. Okey, jadi kita ada 3 kriteria kejayaan. Yang pertama adalah kamu dapat menyatakan satu ciri atom mengikut teori atom Dalton. Okey, so teori atom Dalton tu satu teori. Jadi dekat situ kalau kamu perasan saya menggunakan pangkal huruf depan dia tu huruf besar. Yang kedua, kamu dapat menerangkan satu proses pembentukan ion positif. Maksudnya daripada atom dia akan menjadi ion. Okey, so macam mana cara daripada atom tu boleh membentuk ataupun menjadi ion positif. Yang ketiga, kamu boleh menerangkan proses bagaimana pembentukan ion negatif. Okay. Jadi link kehadiran insyaAllah after kelas saya akan bagi dalam group. Okay, saya akan bagi group jadi kamu boleh isi. Okay. Jadi kita tengok dahulu, kita imbas kembali struktur atom. Sebelum kita tengok struktur atom, kita nak lihat dahulu apakah itu teori atom Dalton. Okay. Ada yang tulis dalam group tak dapat join sebab ada kat luar. Tak apa, nanti cikgu akan bagi video rakaman Google Meet. Tujuan saya bagi video rakaman Google Meet tu sebab apa yang saya dapati kadang-kadang memanglah bila kita PDPR ni ada je kerja kan kat rumah kan. So mungkin salah satu ada urusan kat luar, mungkin tak sihat, mungkin juga talian yang kurang baik macam rumah cikgu pun kadang-kadang ada masa ni talian tak berapa okey. So dengan kita record PDPR kita, jadi dapatlah bantu kawan-kawan kita yang tak dapat hadir kan atas masalah-masalah tertentu. Okey, jadi kita berbalik kepada topik kita hari ni iaitu atom dan nukleus. Okey, sebenarnya atom ni kan dia berasal daripada perkataan atomos. Apa maksud atomos tu? Atomos tu maksud dia tak boleh dibahagi. Cikgu besarkan sikit. Okey, atomos tu maksud dia dah tak boleh nak bahagi dah. Maknanya paling kecil lah. Okey, atom adalah zarah paling kecil. Itu asalnya. Okey. Dan pada tahun 1808, John Dalton ni dia memperkenalkan satu teori tentang struktur atom. John Dalton ni menamakan teori dia tu sebagai teori atom Dalton. Okey, yang mana dia kata dalam teori atom Dalton ni dia kata atom ialah zarah terkecil yang tak boleh dibahagi lagi. Maknanya kalau macam kita, udara tu ada gas, betul tak? Ada macam-macam gas lah, gas oksigen, gas nitrogen, gas hidrogen. So gas tu pula
Okey, macam gas oksigen contohnya. Gas oksigen ni dia dalam bentuk molekul. Okey. And molekul oksigen ni ada 2 atom. Maknanya setiap jirim dekat sekeliling kita ni dia mesti berasal daripada atom. So that's why dia kata atom tu adalah zarah yang terkecil yang tak boleh nak bahagi lagi. Maknanya dah tak ada dah lagi kecil daripada atom. Itu menurut teori atom Dalton. Okey, tapi macam mana sekalipun teknologi semakin berkembang, saintis memang sentiasa menemui benda-benda baru. Itu memang tugas ataupun bidang tugas saintis lah, memang kerja dia mengkaji kan. So bila dia mengkaji, dia jumpalah benda-benda yang baru. So dia kata perkembangan sains ni, dia kata dia telah menemukan zarah yang lebih kecil. Okey, iaitu proton, elektron dan neutron. Maknanya atom Allah. Dalam atom tadi tu dia kata atom tu adalah zarah paling kecil dah, tapi rupa-rupanya tak. Atom tu boleh lagi bahagi. Maknanya dalam atom ni ada 3 zarah lagi kecil, iaitu ada proton, ada elektron dan neutron. Alright. So dia kata ada lagi zarah lebih kecil. So kita nak tengok struktur atom. Okey. So kriteria kejayaan yang pertama tadi kita dah menjawab. Okey, iaitu apa yang dinyatakan oleh atom teori Dalton. Teori Dalton, atom adalah zarah terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. So inilah dia punya teori dia. Okey. So kita nak tengok sekarang struktur atom. Okey, so kita nak tengok kat sini. Okay. So semasa kamu tingkatan 1 sebenarnya kamu dah belajar tentang zarah-zarah subatom. Apa zarah subatom tu pula? Zarah subatom tu tadi 3 tu lah, iaitu proton, elektron dan neutron. So dah tengok tak rajah 8.7 ni sebelum ni? Struktur atom. Pernah tak tengok sebelum ni? Pernah. Okey. So dia kata atom ni, inilah struktur atom. Kalau kita nak lukis, kita nak lukis dia macam inilah struktur atom yang kita memang tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Okey, kita memang tak nampak lah dengan mata kasar kita struktur atom ni. So dia orang ahli saintis mengkaji, dia kata struktur atom ni bentuk dia macam ni. Yang mana kalau cikgu buat gambar rajah 2D, kalau kita buat rajah 2D so dekat tengah-tengah atom ni dia ada so atom dia ada dekat tengah dia 2 bahagian lah. Yang dekat yang warna hitam ni, ini adalah petala. Ini adalah petala. Yang warna merah ini adalah nukleus. So sama juga macam sel, atom ni pun ada nukleus. Cuma bezanya nukleus dekat sel fungsi dia berbeza, nukleus dekat atom fungsi dia berbeza sikit. Jadi dekat nukleus ni dia ada 2 zarah subatom. Dia ada 2 zarah subatom, iaitu iaitu apa? Iaitu dia ada cikgu lukis kejap. Nampak tak? Dia ada proton dan neutron. Yang warna hijau, yang warna hijau yang cikgu lukis cas itu adalah proton. Kalau dekat sini, kalau dekat rajah 8.7, proton itu adalah yang berwarna merah. Jadi proton ini adalah zarah yang bercas positif. So kamu kena faham, proton dia bercas positif, dia duduk dalam nukleus dekat tengah-tengah. Alright, manakala yang biru ni pula dia adalah neutron. Yang biru yang saya lukis tu dia adalah neutron. Mana neutron? Yang ni lah biru juga kat sini. So neutron ni dia adalah zarah neutral
yang tidak bercas. Okey, dia adalah zarah neutron yang tidak bercas. So dua-dua ni, proton dengan neutron, dia akan berada dekat mana? Dekat nukleus atom, duduk tengah-tengah. Okey, nukleus mesti duduk tengah-tengah. Alright, lagi satu adalah elektron. Elektron ni duduk kat mana pula? Okey, elektron dia mesti duduk dekat petala. So ini adalah elektron. Okey, jadi elektron ini dia bercas negatif. Okey, ini adalah elektron. Okey, elektron dia akan duduk dekat petala. Okey, so inilah elektron. Okey, dia duduk dekat petala. Okey, dia tak duduk dalam nukleus. So, elektron ni dia bercas negatif, dia akan mengelilingi nukleus. Dia pusing mengelilingi nukleus. So, itulah struktur atom yang mana struktur atom ni mengandungi 3 zarah subatom iaitu proton, elektron, neutron. Okey, jadi kalau kamu nampak, kalau kamu nampak dekat sini, okey, bilangan proton, kalau atom, okey, atom bilangan proton mesti sama dengan bilangan elektron. Okey, bilangan proton mesti sama dengan bilangan elektron. Kalau kamu tak percaya, okey, ni cikgu tambah lagi satu lah, neutron. Okey, kalau kamu tak percaya, cuba kamu tengok lukisan yang saya lukis. Ada berapa elektron? 2 kan? Duduk kat sini, duduk kat sini. Okey, and then ada berapa proton? Ada berapa proton yang kali hijau ni? Ada 2 proton. Mesti sama. Okey, neutron tak apa. Neutron dia berbeza, tak ada masalah. Alright. Okey, kemudian kita tengok pula rajah 8.7. Okey, ada berapa proton? 1, 2, 3 kan? Okey, berapa elektron? 1, 2, 3. So ingat, kalau atom, bilangan proton mesti sama dengan bilangan elektron. Barulah dia jadi charge dia tu akan neutral. Sebab atom ni dia tidak ada charge. Okey, tu satu. So sekarang kita nak tengok macam mana pembentukan ion positif dan ion negatif boleh terbentuk. Okey, tadi saya kata atom, kalau atom bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey, alright. So, andai katalah kadang-kadang sebab apa dia perlu membentuk ion positif atau ion negatif, sebab sesuatu atom itu dia berada dalam keadaan yang tidak stabil. Okey, kamu jangan fikir sangat sebab nanti bila kamu belajar sains teras, kalau kamu tak nak ambil aliran sains, dalam sains teras pun dia akan terangkan tentang susunan elektron. Dia ada satu bahaya iaitu susunan elektron, tapi untuk level tingkatan 3 tak diterangkan lagi. Okey, susunan elektron tu ni, susunan elektron ni elektron yang dekat petala tu. Dia ada susunan-susunan dia. Okey, jadi susunan itu kamu akan belajar semasa kamu berada di tingkatan 4. Sama ada kamu ambil sains tulen ataupun kamu ambil sains teras. Sains tulen tu subjek bio, fizik, kimia, sains komputer dan sebagainya lah. Alright. Okay. So, atom ni, dia macam magic. Dia boleh membentuk ion positif dan ion negatif. So, macam mana dia boleh membentuk ion positif atau ion negatif? Dengan cara menderma atau menerima elektron. Okay. Jadi bila atom itu menderma atau menerima elektron, atom itu akan jadi zarah yang bercas. Okey, yang mana zarah bercas ini kita kenali dia sebagai ion. Okey, zarah-zarah ion. Okey, alright. So first sekali kita nak tengok ion positif, pembentukan ion positif. Okey, ion positif ini dikenali juga dengan nama cation. Okey, cation. Okey, so atom yang menderma elektron dia akan bentuk ion positif. Okey, so macam mana saya nak hafal? Macam mana saya nak hafal derma positif?
terima negatif. Okey. Kalau saya dulu, saya akan kata derma ni sifat yang baik. Betul tak? Sifat yang baik. Jadi bila sifat yang baik, dia telah melakukan sesuatu perkara yang positif. Sebab tu dia jadi ion positif. Okey. Jadi kita nak tengok macam mana dia boleh membentuk ion positif. Kita tengok dulu contoh atom natrium. Okey, kita tengok dekat atom natrium. Atom natrium ini dia mempunyai bilangan proton dia 12. Okey, bilangan proton dia 12. Okey, bilangan neutron. Okey, bilangan neutron 12, bilangan proton 11, elektron 11. Ingat cikgu kata kalau dia dalam keadaan atom, proton dengan neutron mesti, alamak tu salah cakap pula. Proton dengan elektron mesti sama. Kan? Nampak? 11, 11. Kalau dia atom. Okey, charge ni apa pula cikgu? Okey, charge ni tak ada apa pun. Charge ni merujuk kepada charge setiap zarah subatom. Kenapa charge kosong untuk neutron? Sebab kita tahu neutron ni dia neutral kan? Jadi memang tak ada charge lah, kosong. Okey, proton kenapa charge positif 11? Sebab cikgu kata tadi proton dia memang charge positif. Kan? That's why dia jadi positif 11. Elektron dia jadi dia charge negatif. Sebab tu charge dia negatif 11. Jadi kalau kita tengok charge pada atom, positif 11, negatif 11, dia dapat kosong. Kosong, tak ada charge. Sebab tu atom tak ada charge. Sebab apa atom tak ada charge? Sebab bilangan proton dengan bilangan elektron dia sama. Macam mana dia nak ada charge? Okey. So sekarang atom natrium dia buang satu elektron atau dia derma satu elektron. Okey cikgu, E topi ni apa? E topi ini adalah simbol. Okey, E topi ini adalah simbol elektron. Okey, so kalau kamu tak nak tulis eja panjang-panjang elektron, okey, kita kena buat E topi. Boleh Dia kita buat E topi. Jadi, bila dia derma satu elektron, cuba kita tengok ion dia. Okey, bilangan neutron sama, bilangan proton tetap tak berubah. Yang akan berubah adalah elektron. Okey, so nampak elektron dia dah berkurang jadi 10. Yang asal 11. Bila dia dah buang satu, dia jadi 10. Okey, so kita nak tengok charge dia sekarang. Okey, so neutron kosong. Proton positif 11. Okey, proton positif 11. Elektron negatif 10. Jadi charge dia apa? Positif 11. Kan, macam kita buat integer lah. Positif 11, negatif 10. Jadi, dia akan jadi 11 tolak 11 tolak 10, 1 dan charge dia positif. Okey, boleh tak setakat ini? Boleh. That's why ion natrium kita tulis dia Na+. Ini yang menunjukkan charge. Na ini adalah simbol untuk natrium. Sama juga kalau atom kita buat Na, simbol natrium. Okey, jadi yang perlu kamu faham macam mana atom itu boleh membentuk ion positif dengan cara apa? Dengan cara dia derma elektron. Okey. Sekarang kita nak tengok pula macam mana atom tu boleh membentuk ion negatif. Okey. So ion negatif kita panggil anion. Dulu cikgu selalu cerita dekat cikgu ngajar kimia kan. Cikgu selalu terang dekat budak. Dia orang tak boleh nak dia orang tak boleh nak beza cation tu apa, positif ke negatif. So cikgu kata macam ni lah. Kamu ingatlah anion, membawang. Membawang tu sifat yang positif ke negatif?
Negatif. Negatif. Jadi kamu ingatlah membawang tu sifat yang negatif. Jadi relatekan anion membawang tu, makcik anion tu membawang dengan anion. So itu anion adalah ion negatif. So itulah cara nak ingat. Sebenarnya banyak, terpulanglah pada cara masing-masing supaya kamu boleh hafal. Sebab dalam kimia sangat penting kena tahu ion negatif dengan ion positif. Sebab itu adalah basic untuk student kimia. So kamu next year pun kalau kamu ambil kimia, belajar kimia, kamu kena faham betul-betul asas dia. Inilah asas ni kamu dah belajar dah sekarang. So tak susah lah bila kamu dah naik tahun depan untuk belajar sains student kan. Okey, jadi kita kata atom yang menerima elektron dia akan membentuk ion negatif ataupun ion negatif itu nama lain dia anion. Okey, ataupun setengah orang dia panggil anion. Boleh juga anion tapi sebutannya adalah anion. Okey, cation, anion. Okey. Jadi kita ambil dekat sini contoh atom klorin. So klorin dia punya simbol adalah Cl. Okey, klorin. Dia ambil sempena bahasa Inggeris. Okey, Cl. Alright. Jadi kita tengok dekat sini bilangan neutron klorin 18. Bilangan proton klorin 17. Bilangan elektron klorin 17. Jadi betul kan saya kata kalau dia atom, bilangan proton mesti sama dengan bilangan elektron. Okey, jadi charge. Okey, charge mestilah kosong untuk neutron sebab neutron kan neutral, so tak ada charge. Okey, proton. Proton positif 17 sebab proton kan charge dia positif. Dan elektron dia charge negatif 17. Allah, ingatkan highlighter. Negatif 17. Sebab apa dia negatif 17? Sebab elektron charge negatif. Jadi bila kita tengok atom itu ada charge ke tak ada charge? Positif 17, negatif 17. Jadi dia akan jadi zero, tak ada charge. Right? Okay. Kemudian kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok pula apa yang dilakukan oleh atom klorin. Dia akan terima elektron. Okay, dalam bahasa saya suka kata curi. Curi tu sifat apa? Negatif kan? Curi tu sifat negatif. Mak kita tak kasih kita curi. Sebab itulah dia jadi ion negatif. Okay, curi. So kamu ingat terima tu maknanya dia terima dari orang lain ataupun nak ingat dia curi lah. Nak beza curi dengan derma kan. So itu yang kita boleh faham pembentukan nak relate dengan ion positif dengan ion negatif. Okay, jadi bila dia curi satu elektron atau dia terima satu elektron daripada atom lain, okay, so bilangan neutron akan sama. Bilangan proton akan sama. Bilangan elektron akan berubah. So dia dah terima lagi satu, dari 17 akan jadi 18. Kan nampaklah perbezaan elektron. Jadi kalau kita nak tahu dia terima elektron atau kita nak tahu dia ion positif atau ion negatif, kita tengok bilangan elektron sahaja. Okey, berkurang atau bertambah. Jadi nak tengok charge pada ion klorida ni ada berapa. So kita tengoklah dekat sini. Okey, charge untuk proton positif 17. Charge untuk elektron negatif 18. Jadi charge itu akan menghasilkan negatif 1 sebab positif 17, negatif 18. Kalau matematik positif negatif kita tolak kan. So yang besar tolak akan dapat 1. Jadi integer yang besar itu adalah negatif. That's why dia jadi negatif. Okay. Alright. So kita tulis dia simbol Cl. Charge dia negatif. Okay. Kita tak tulis 1. Cikgu lupa tadi. Cation pun sama. Kita tak tulis 1. Sepatutnya negatif. Satu negatif. Kita tak tulis 1 sebab nilai dia 1. Tapi kalaulah 2 ataupun 3, so contoh aluminium 3 positif. Dia terima 3 elektron. Kalau nilai charge tu
2, 3, 4 semua kita tulis nilai cas tersebut dekat simbol ion itu. Tapi kalau satu biasa kita tak tulis lah. Samalah macam nilai macam dalam matematik pun kalau nilai dia per kali tu satu kita tak tulis kan. So sama je konsep dia. Okey, ada soalan nak tanya setakat ni? Rasa-rasa boleh faham tak yang cikgu terang? Boleh. Boleh. Okey, yang lain pun boleh? Boleh. Boleh. Okey. So, sekiranya boleh, saya bagi masa untuk kamu jawab latihan pentaksiran PBD. Okey. Kamu jawab, nanti kamu hantar latihan ini dekat Google Classroom. Okey, tadi saya dah up assignment untuk 8.1. Sekejap lagi saya akan up assignment untuk 8.2 dekat Google Classroom. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Alright. Okay. So, cikgu akan berada di dalam Google Meet ni. Saya akan ada untuk kamu bertanya sebarang soalan. Okay, saya tak bincang latihan ini. Sebab saya nak semak, kamu boleh jawab ke tak. Tapi, andai kata kamu tak tahu, kamu boleh terus tanya je kat sini. Okay, saya akan stay je dalam Google Meet ni untuk sebarang persoalan. Okay, kamu boleh buat latihan kamu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Yang nak cikgu. Okay, thank you. Welcome. Kalau ada yang nak left boleh, tak ada masalah. Nak left jawab supaya cikgu faham. Ada yang nak jimat data ataupun berkongsi telefon dengan adik. Boleh left. Kemudian kalau ada soalan boleh WhatsApp cikgu. Okay.